InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ini, kita akan sambung pada halaman 86, tajuk bahaya mengharapkan pengampunan dengan malas beramal. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kitabatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahawa mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi malas beramal serta selalu saja menyia-nyiakan masa adalah perkara yang paling berbahaya sekali atas manusia. Dia mohon doa, tak henti-henti doa. Siang malam berdoa. Tapi amalan tak tahu mana pun. Ini cukup bahaya, kata pengarang. Perkara ini sering disebut-sebut oleh kebanyakan orang yang keliru dan terpedaya dari ahli zaman ini. Sebab itulah saya, yakni pengarang, memanjangkan perbicaraan saya dalam topik ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepada sesiapa yang membacanya dari antara orang-orang lain. Mudah-mudahan tazkirah yang disampaikan oleh pengarang ini akan memberi manfaat kepada kita dan kita ambil ibrah, ambil pengajaran daripadanya. Ini maksud saya supaya mereka sedar dari kelalaian mereka dan bangun dari tidur mereka. Kita ni biar kita boleh letakkan diri kita di kategori mana, kata Imam An-Nawawi. Ibadah ni ada 3 jenis ibadah. Ada ibadah, yang pertama ibadah hamba. Yang kedua ada ibadah saudagar. Yang ketiga ibadah merdeka. Imam An-Nawawi kata ibadah hamba ni, siapa dia ibadah hamba? Dia beribadah. Bila ditanyakan kepadanya, kenapa kamu solat? Solat fardu ni, tak solat berdosa. Esok dah jawab apa depan Allah Subhanahu wa taala? Tak usah kata depan Allah, dalam kubur alam barzah lagi pun tak rasa jenuh kena godam dah. Tak solat macam pasal. Itu sebab dia solat tu. Dia solat kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi, ibadah orang macam ni namanya ibadah hamba. Seorang hamba takut kepada Tuhan dia. Tuhan di sini maksudnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kategori yang kedua, kata Imam An-Nawawi, dia beribadah. Bila ditanya kepadanya, rajin benar kamu sembahyang ya? Puasa pun rajin, sedekah pun kuat, kan? Rugilah kalau kita tak buat, kan? Sembahyang buat pahala besar, lebih-lebih lagi sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah 27 pahala. Apatah lagi duduk saf depan sekali. Duduk belakang tu imam pula, pahala lain dah, kan? Datang awal ke masjid, pahala lain dah, kan? Puasa hari Isnin Khamis, puasa. Rugi kalau tak puasa, pahala banyak. Nabi hari Isnin dia puasa pasal hari kelahiran dia tu, sebab dia puasa hari Isnin. Aku pun nak ikut Nabi lah kerana aku sayang kat Nabi. Dapat pahala buta je, untung. Orang yang macam ni dia kira untung rugi. Beribadah kira nak untungkan pahala saja. Ibadah ni, kata Imam An-Nawawi, orang yang rupa ni ibadah saudagar. Orang niaga nak untung.
Ibadah yang ketiga, ibadah tak henti-henti. Semayang rajin, puasa rajin, sedekah rajin, amal-amal soleh yang lain pun banyak buat. Kan? Bila kita tanya kepada dia, bagus benar kamu, banyak benar solat. Puasa pun rajin, sedekah pun rajin, suka tolong orang. Sebenarnya, aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi nikmat kepada aku ni punya banyak. Kalau aku nak balas budi Allah pada aku ni tak terbalas. Itu sebab aku rasa malu, aku beribadah. Tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Sayyidatina Aisyah bila tengok Nabi solat tak henti-henti sampai bengkok kaki. Sayyidatina Aisyah kata apa, ya Rasulullah, apa teruk benar mikir solat sampai bengkok kaki, sedangkan Allah dah mengampunkan dosa yang lalu, yang sedang dan akan datang. Nabi kata apa? Afala akuna abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Ibadah ini namanya ibadah orang yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Mari sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu rabbuna 'alal nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alal nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alal nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin dan iradahnya dapat sama-sama kita solat maghrib berjamaah, dan seterusnya dapat kita bertemu lagi untuk sambungan muzakarah kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ini kita akan sambung pada halaman 86, tajuk bahaya mengharapkan pengampunan dengan malas beramal.
وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكتابته في الدارين آمين يا رب العالمين. Ketahuilah bahawa mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi malas beramal serta selalu saja menyia-nyiakan masa adalah perkara yang paling berbahaya sekali atas manusia. Dia mohon doa, tak henti-henti doa. Siang malam berdoa. Tapi amalan tak tahu mana pun. Ini cukup bahaya kata pengarang. Perkara ini sering disebut-sebut oleh kebanyakan orang yang keliru dan terpedaya dari ahli zaman ini. Sebab itulah saya, yakni pengarang, memanjangkan perbicaraan saya dalam topik ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepada sesiapa yang membacanya dari antara orang-orang lain. Mudah-mudahan tazkirah yang disampaikan oleh pengarang ini akan memberi manfaat kepada kita dan kita ambil ibrah, ambil pengajaran daripadanya. Ini maksud saya supaya mereka sedar dari kelalaian mereka dan bangun dari tidur mereka. Orang yang berdoa, minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tak melaksanakan amal, mereka ini diumpamakan seperti tidur. Dia tak sedar. Dia mengharapkan balasan ataupun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tetapi dia tidak berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan ke atasnya. Yang fardu tu satu hal. Yang amalan-amalan yang lain, sunat-sunat pun kena utamakan juga kerana itu adalah amal taqwa. Ada orang dia menitik beratkan aspek perkara yang difardukan sahaja. Memanglah ada hadis Nabi apabila sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah aku masuk syurga dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang difardukan ke atasku sahaja? Seperti solat yang fardu saja, puasa bulan Ramadan saja, zakat bila cukup nisab, aku keluar zakat." Sunat-sunat tak buat. Solat sunat ke, puasa sunat ke, sedekah ke. Ada agak-agak ya Rasulullah, boleh masuk syurga tak? Nabi kata, "Na'am." Ya. Boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga. Tapi jangan kita compare diri kita dengan sahabat Nabi. Mereka ni, amalan mereka walaupun tumpu kepada amalan fardu, mereka buat sungguh-sungguh. Kita ni yang fardu ni kadang-kadang tengah solat pun kita lalai. Tengah solat pun jumpa barang yang hilang, tak jumpa lama dah. Yang sunat lagi lah. Oleh sebab itu, ada juga hadis-hadis yang lain. Ibadah-ibadah sunat ini dapat menampung kecacatan pada amalan-amalan fardu. Lebih-lebih lagi orang kita, orang Melayu. Orang Melayu kita ni, bila dengar sunat saja, dia tak buat. Lah sunat je. Pasal dia rasa sunat ni tak perlu buat. Lebih banyak tak tinggalkan daripada buat. Kerana dia anggap sunat ini, kalau rasa-rasa tak buat, buatlah. Pasal kita salah faham. Sedangkan sunat ini, melaksanakannya dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Tapi orang dengar, oh tak buat tak dosa. Dia kira tak buat. Ni silap. Silap.
Sahabat-sahabat Nabi kalau benda sunat dia berlumba-lumba nak buat kerana dia rasa-rasa macam tak cukup apa yang dia buat fardu tu. Kan? Apatah lagi kalau sunat itu sunat muakkadah. Sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut. Lagi mereka buat sunat muakkadah ni bawah sikit pada wajib. Contohnya solat berjamaah. Solat jemaah ni sunat muakkadah. Sangat-sangat dituntut. Bawah sikit pada wajib. Orang Melayu kita bila dengar kata solat jemaah ni sunat. Sunat. Cara ni lah. Cara ni masjid punya besar. Kan? Oi, kalau masa PKP tu bising. 40 orang. Masjid punya luas takkan 40 orang saja. Mak, macam ramai sangat yang mari. Kan? Lepas tu up lagi. Naik 100, 120. Oh, lega. Lega benda mana 120 lah. Tak ada. Pasal sunat. Jadi kalau benda wajib. Mak, hari Jumaat. Apa? Tak dapat sembahyang Jumaat. Tak dapat. Kalau kat tempat saya tu ada borang. Tak dapat borang. Marah. Tak ada muka lain. Muka itu je sembahyang Jumaat. Kami pun tak juga. Mak marah. Pasal wajib. Kenapa yang sunat pun tak apa tu? Kenapa tak berlumba-lumba? Pernah tak marah jawatan kuasa? Kenapa tak boleh kami sembahyang? Pasal apa? Pasal nak sembahyang Jumaat. Fardu yang lain. Macam mana sembahyang Jumaat? Tak ada pun. Tak ada orang berebut-rebut pun. Telefon SU lah, telefon pengerusi lah, nak nama, nak borang. Kat tempat saya lah. Sini tak kot, kan? Sama ke? Ya? Sampai cepat. Patut itu rupanya. Sepatutnya siapa sampai awal, dia lah duduk depan, duduk soft depan. Ini siap dah. Ini pengerusi, ini SU, ini bendahari, ini AJK. Haram AJK pun tak dapat buka main jemaah. Tapi ada pula tempat khusus untuk dia. Jangan rupa ni. Tak kena gaya. Tak kena gaya. Biar kita ni jadi contoh kepada para jemaah yang lain. Jangan ingat benda ni kecil tau. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu diberi tanggungjawab. Setiap kamu akan dipersoalkan. Apa yang kamu tanggung di dunia akan dijawab dah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ni AJK keceriaan masjid. Itu bukan kerja aku, itu kerja Tok Siak. Aku datang lambat pun tak apa. Tak kira apa tu. Kita dah dilantik. Marilah awal. Jangan buat loleh-loleh bila nak mari sembahyang masjid. Ini muhasabah untuk diri saya sama. Bukan nak kata kat tuan-tuan. Sama-sama. Ini yang pengarang nak bawa kita ni. Mengharapkan pengampunan dari Allah tetapi malas beramal. Maksud saya supaya mereka sedar dari kelalaian mereka dan bangun dari tidur mereka. Mereka harus faham bahawa para nabi dan para hamba Allah yang salihin sendiri sentiasa berada di dalam keadaan bimbang dan gemetar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasul ni kekasih Allah, para rasul. Habibullah, mereka ini pun sentiasa gemetar, takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takkan kita tak rasa gemetar dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berujar, sekiranya Allah mahu membuat perhitungan atasku dan atas Isa anak Maryam, kerana apa yang dilakukan oleh kedua ini, yakni jari telunjuk dan ibu jari, nescaya kami akan diseksanya, sedang dia tiada menzalimi kami barang sedikit pun. Kalau Allah
nak buat kami nak ambil tindakan ke atas kami, Allah boleh buat anytime. Walaupun aku ini rasul kekasih Allah. Apa kan? Tapi Allah dia kata, Nabi kata, Allah tidak menzalimi barang siap sedikit pun kan. Itu sebab yang Nabi kata kita ni biar kita boleh letakkan diri kita di kategori mana, kata Imam An-Nawawi. Ibadah ni ada 3 jenis ibadah. Ada ibadah yang pertama ibadah hamba. Yang kedua ada ibadah saudagar. Yang ketiga ibadah merdeka. Imam An-Nawawi kata ibadah hamba ni, siapa dia ibadah hamba? Dia beribadah. Bila ditanyakan kepadanya, kenapa kamu solat? Solat fardu ni, tak solat berdosa. Esok dah jawab apa depan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak usah kata depan Allah. Dalam kubur alam barzah lagi pun tak rasa jenuh kena godam dah. Tak solat punya pasal. Itu sebab dia solat tu. Dia solat kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam An-Nawawi, ibadah orang macam ni namanya ibadah hamba. Seorang hamba takut kepada Tuhan dia. Tuhan di sini maksudnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita, ada orang bekerja kerana majikan dia. Ada orang bekerja kerana majikan dia. Kalau cikgu, depan guru besar dia tunjuk rajin, belakang guru besar dia culas menyandar je. Kalau dia kerja pejabat ofis ke apa, depan bos, rajin jabat, belakang bos culas. Ini orang ni bekerja kerana Tuhan, kerana takut kepada Tuhannya. Begitu juga dengan manusia beribadah kerana takutkan Allah. Ibadahnya dinamakan sebagai ibadah hamba. Ibadah hamba. Kategori yang kedua, kata Imam An-Nawawi, dia beribadah. Bila ditanya kepadanya, rajin benar kamu semayang ya? Puasa pun rajin, sedekah pun kuat, kan? Rugi lah kalau kita tak buat, kan? Semayang sudah buat pahala besar, lebih-lebih lagi semayang jemaah. Semayang jemaah 27 pahala. Apatah lagi duduk saf depan sekali, duduk belakang tu imam pula, pahala lain dah, kan? Datang awal ke masjid, pahala lain dah, kan? Puasa hari Isnin Khamis puasa, rugi kalau tak puasa, pahala banyak. Nabi hari Isnin dia puasa pasal hari kelahiran dia tu, sebab dia puasa hari Isnin. Aku pun nak ikut Nabi lah kerana aku sayang kat Nabi. Dapat pahala buta je, untung. Orang yang macam ni dia kira untung rugi. Beribadah kira nak untungkan pahala saja. Ibadah ni, kata Imam An-Nawawi, orang yang apa ni ibadah saudagar. Orang niaga nak untung. Ibadah yang ketiga, ibadah tak henti-henti. Semayang rajin, puasa rajin, sedekah rajin, amal-amal soleh yang lain pun banyak buat, kan? Bila kita tanya kepada dia, bagus benar kamu, banyak benar solat, puasa pun rajin, sedekah pun rajin, suka tolong orang. Sebenarnya aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi nikmat kepada aku ni punya banyak. Kalau aku nak balas budi Allah pada aku ni tak terbalas. Itu sebab aku rasa malu, aku beribadah. Tanda syukur aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Sayyidatina Aisyah, bila tengok Nabi solat tak henti-henti sampai bengkok kaki, Sayyidatina Aisyah kata, apa ya Rasulullah, apa teruk benar mika solat sampai bengkok-bengkok kaki.
sedangkan Allah dah mengampunkan dosa yang lalu, yang sedang dan akan datang. Nabi kata apa? Afala akuna abdan syakura. Salahkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Ibadah ini namanya ibadah orang yang merdeka. Jadi kita tepuk dada tanya iman. Kita ni kategori mana? Yang pertama, kedua atau ketiga? Tapi ranking yang paling baik yang nombor 3 tadi tu. Ibadah merdeka. Rata-rata kita ni nombor 1 dan nombor 2 je lah. Kan? Adakah nombor 1 dan nombor 2 tu ibadahnya tak terima? InsyaAllah, ketiga-tiga jenis ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ranking dia berbeza. Kan? Ranking hak nombor 3 tadi tu, ibadah merdeka, tentulah di kalangan para rasul, anbiya, salafus salih, orang-orang salihin. Mereka itulah. Kita ni, kalaulah kita kategori saudagar ataupun hamba, berlumba-lumbalah untuk tergolong di kalangan ibadah seorang yang merdeka. Ni pengarah dia pesan kat kita ni. Tiada syak lagi bahawa para anbiya dan para awliya. Anbiya tu dia punya plural bagi nabi. Kalau singularnya nabi. Kalau para nabi, anbiya. Dan awliya. Awliya ni plural bagi wali. Kalau singularnya wali, pluralnya awliya, para wali. Siapa dia wali? Orang Melayu bila sebut wali, jalan atas hayat, boleh terbang, itu wali orang Melayu. Ya? Wali ni orang yang menginfakkan diri dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya wali. Semayangnya, puasanya, zakatnya, tak ada berkira sangat. Bila urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dahulukan. Ini wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tolak urusan lain, dia utamakan urusan diri dia dengan Allah. Maknanya kita pun adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan syarat nak jadi wali pakai sorban. Bukan syarat nak jadi wali pakai jubah. Syarat dia melaksanakan amal soleh. Melaksanakan amal soleh, insya-Allah kita jadi wali Allah. Wali pun dia tak tahu yang diri dia wali. Dia tak tahu diri dia adalah wali. Kalau orang declare kata diri dia wali, fikir 2-3 kali ya. Aku sebenarnya wali. Wali nikah ya betul. Wali ni tengok keadaan. Tengok keadaan kan. Kita itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ni tergolong di kalangan awliya, wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali ni penolong. Tiada syak lagi bahawa para anbiya dan para awliya itu lebih mengenal Tuhan dan lebih mengenal kemuliaannya serta kemurahannya yang tiada terbatas itu dari orang-orang lain. Seharusnya orang-orang yang mencampur aduk dan mencuaikan amalannya lebih patut merasa bimbang dan gemetar dari yang lain-lain dalam segala hal dan keadaan. Patut kita rasa bimbang kalau kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi bila dia dengar itu adalah sunnah Nabi, mereka akan cuba buat sedaya mungkin. Walaupun sunnah itu kecil. Sunnah Nabi itu kecil sahaja. Tetapi bila dia adalah sunnah, tentu ganjarannya besar di sisi Allah. Contohnya Ibnu Umar
radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar Al-Khattab ataupun Ibnu Umar ini, dia pernah mendengar hadis Nabi tentang kelebihan memberi salam. Fadilatnya sangat besar. Memberi salam. Bila dia tahu memberi salam ni fadilat dia sangat besar, setiap hari dia akan pergi, dia ajak sahabat dia pergi ke suq, pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Kalau hari ni pergi ke Tesco lah. Tesco ke Aeon ke, zaman dululah. Suqul Ukaz kalau di Mekah. Maka bila dia pergi ke pasar, dia jumpa orang ni, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Pasal dia dengar hadis Nabi tentang fadilat memberi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai pintu keluar, balik. Esok dia ajak lagi. Ajak sahabat dia, jom pergi Tesco. Sahabat dia sampai kat pintu Tesco, ambil mai sejahtera, kan? Masuk. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Sampai keluar. Ambil hand sanitizer. Oh, dah selesai. Hari ketiga dia ajak lagi. Jom ikut teman pergi Tesco. Ijak lagi teman nak ikut Mika. Pasal haram beli barang pun. Haram ni cakap Kuala lah. Bukan haram. Haram lah. Haram ni tak memandang. Pergi saja tak beli apa benda pun. Buang masa je. Kan? Yang Mika tiap-tiap hari ajak teman pergi ke pasar. Allah, dia kata, teman dengar Nabi kata kelebihan beri salam tu. Yang teman ajak Mika tu pasal nak bagi salam. Kat pasar kan ramai orang. Dekat Tesco kan ramai orang. Beratus orang dalam Tesco. Mau sampai 1,000 kot. Kan? Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Tu. Fadilat beri salam. Ini kata sunnah Nabi. Sekecil mana pun mereka nak buat. Walaupun sunat. Kita bukan sunnah salam. Sunnah solat Jumaat. Tak nak ikut. Tak nak ikut. Besar fadilatnya. Kalau sekali-sekala tak sembahyang Jumaat tu, tak apalah juga. Ini Jumaat ni harap hari Jumaat. Tak ada hari Jumaat tak sembahyang Jumaat. Alasan PKP. Alasan PKPP. Ya ke? Kat rumah Jumaat tak? Orang lelaki ni afdal solat Jumaat di masjid surau. Tak dapat tiap-tiap waktu. Dapat satu waktu, 2 waktu pun jadilah. Jadi langsung tak mandang. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni seorang sahabat Nabi yang matanya buta. Dia ni adik-beradik dengan Sayyidatina Khadijah. Lahir-lahir buta lah. Dia ni muazzin. Muazzin tu kan azan, kembang. Yang kedua selepas Bilal Ibn Rabah. Kalau waktu subuh ada 2 kali azan sebelum subuh tu. Sebelum masuknya waktu subuh ada azan yang pertama. Itu fajar kazib. Bila masuknya fajar kazib, Abdullah bin Ummi Maktum akan melaungkan azan. Bila masuknya fajar sadiq, fajar kazib tu fajar yang nipu. Kazib tu nipu. Fajar sadiq, fajar yang betul. Itu sebab kita kalau pergi Mekah, pergi Madinah, ada 2 kali azan. Sebab kita pun boleh buat apa tu juga. Supaya beri peringatan. Orang dah azan dah. Bolehlah bangun, mandi, apa semua. Orang azan subuh. Jarak dia tak ada lap, jauh mana.
Bilal azan subuh. Abdullah azan yang pertama tadi. Satu hari Bilal balik daripada masjid bersama jalan seiring dengan Nabi SAW. Abdullah ni yang buta ni, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya ni dikecualikan daripada solat jemaah baru balik masjid ni? Pasal saya ni ada ketikanya ada orang boleh pimpin saya bawa ke masjid, kan? Tapi ada ketikanya tak ada orang yang nak memimpin aku. Jenuh juga nak mari sampai ke masjid, tapi susahlah sikit. Nabi dia seketika. Maka Nabi membenarkan Abdullah ni dikecualikan daripada solat jemaah. Pasal buta macam mana? Tak lama Abdullah ni ucap terima kasih banyaklah kerana dapat kebenaran. Abdullah tinggalkan Rasulullah. Maka Rasulullah panggil, ya Abdullah, ta'al. Hai Abdullah, mari sini. Tunggu dulu. Ketika mana Bilal ibn Rabah melaungkan azannya menandakan masuknya waktu solat fardu, adakah suara Bilal itu boleh sampai ke rumah kamu, wahai Abdullah? Abdullah bin Umi Maktum ni kata, ya Rasulullah, suara Bilal kuat. Siapa tak dengar suara Bilal? Nyaring suara dia, kan? Bilal bin Rabah tak adalah sedap sangat suara dia, kan? Bukan syarat azan tu suara sedap. Syarat azan tu suara dia kuat, nyaring. Tapi suara Bilal memang nyaring, memang sesuai dijadikan muazzin, kan? Suara Bilal jelas sampai rumah saya, ya Rasulullah. Kalau rupa tu nikah kena mari juga solat jemaah. Tadi batal. Solat yang Nabi beri kebenaran kepada Abdullah tak payah sembahyang jemaah. Pasal buta. Tapi oleh kerana suara Bilal boleh sampai ke dalam rumah, maka Rasulullah pindah tadi suruh datang juga solat berjemaah. Nampak? Kalau yang celik pun Nabi, yang buta pun Nabi suruh datang, yang celik lagilah. Pernah satu ketika Nabi nak angkat takbir, ni hadis sahih. Tadi hadis riwayat Ahmad. Yang ni pun hadis riwayat Ahmad. Nabi kata, "Sauf sufufakum, fa inna tasfiyatu fi sufuf min iqamati shalah." Penuh dan rapatkan saf, kerana melurus dan merapatkan saf itu adalah min iqamati shalah, sebahagian daripada solat. Maka ketika mana sahabat-sahabat sedang meluruskan saf, Nabi dia perasan ruang-ruang kosong. Dia boleh cam. Umat Islam kan masa tu tak apa ramai. Dia boleh cam. Siapa orang mari, siapa orang tak mari. Siapa tak mari, dia boleh tahu. Macam kita hari ni lah. Kalau selalu berjemaah, tiba-tiba Pak Long seorang tu tak mari, kita cam tak? Apa saya Pak Long tak mari hari ni? Pasal dia tiap-tiap hari dia mari. Nabi pun dia cam sahabat-sahabat dia. Mana muka dia? Pernah Nabi satu ketika dia perasan Umar Al-Khattab tak sampai. Aina Umar? Nabi kata, sahabat-sahabat kata, la azri, tak nampak. Ghaib. Tak muncul. Maka Nabi kata, panggil Umar. Selagi mana Umar tak sampai, selagi tu kita tak sembahyang. Tu dia. Katalah Umar Al-Khattab duduk dekat Bukit Jana. Oi mak, kena start waktu habis panggil tu. Berapa lama nak tunggu? Kan? Dengan traffic light tu lagi. Traffic light tu kereta tak ada lampu merah. Kan? Berhenti juga. Tak kira kena samai pula. Kan? Bayang kan? Beratnya sampai rupa tu. Sahabat sampai rumah Umar Al-Khattab. Assalamualaikum ya Umar. Umar buka pintu balik. Cua pala je. Kan? Maka Umar tanya, apa Mika lah tak bagi masjid, Rasulullah dah bikin ni. Cepatlah siap. Minta maaf lah. Teman tak ada baju. Kain tak ada, jubah tak ada, basuh. Saya tak ada pakaian. Kalau ia pun sembang balik pintu. Dia buka pintu tu, tak boleh. Rupanya boleh Umar.
Tak ada pakaian. Barulah sahabat-sahabat tahu Umar hanya ada 2 pasang pakaian saja. Pakaian untuk ibadah, pakaian untuk bekerja. Kebetulan dua-dua pakaian itu basah, baru lepas basuh. Kan? Tak dah kering. Nampak tidak? Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Orang khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq. Cucu dia, Umar Abdul Aziz, pun satu ketika cucu Sayyidina Umar, Khalifah Umar Abdul Aziz, hari Jumaat, setiap kali lepas solat subuh Jumaat, Khalifah Umar Abdul Aziz akan ziarah rakyat dia. Ziarah rakyat dia sampai dah hampir dah tengah hari dah, dia balik ke rumah. Pasal nak solat Jumaat pula. Lepas solat Jumaat, Khalifah jadi imam. Dulu Khalifah semua. Pasal Rasul jadi imam. Khalifah tu bukan Khalifah. Khalifatul Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Itu bukan Khalifah. Khalifah ni pengganti. Baik. Bila Khalifah Umar Abdul Aziz ni pulang, nak standby nak solat Jumaat pula. Kan? Dia tengok bau jubah dah teruk sangat. Dia berpeluh-peluh ziarah rakyat. Dia rendam baju dia basuh, dia jemur. Waktu Jumaat dah sampai dah. Jemaah dalam masjid dah penuh. Kan? Orang tunggu untuk imam tak sampai lagi. Untuk imam tak sampai lagi. Khalifah tak sampai lagi. Apa yang lambat benar Khalifah ni? Apa yang lambat benar untuk imam ni? Lewat dah hari tu, memang lewat sangat sampai. Akhirnya sampai jugalah. Tapi imam ni, imam Jumaat sunat mari lambat dah. Imam Jumaat sunat mari lambat. Pasal dia pemimpin. Dia pemimpin. Dia datang ketika mana saf dah penuh. Saf penuh. Kemudian dia terbit daripada belakang, dia masuk. Nak mula nak start dah. Jadi nak baca khutbah dah. Dia pun bangun. Orang tengok. Itu haibah. Ada juga hukum fiqh nama haibah. Nak tunjuk kehebatan sebagai seorang pemimpin. Oh, ni tu imam. Dengan jubah dia, hitam dan apa semua tu. Sorban dia. Itu imam. Hari ni, tu imam tu sila siap lah. Kan? Bila nak sembahyang Jumaat, diri-diri dia. Kalau saya solat masa mengaji tu kat Masjid Ubudiah, Candan tu, dah ada laluan tengah ni. Ada kapet tengah ni. Untuk imam lalu. Setengah-setengah masjid pun ada buat. Sunat. Kalau kita nak buat tengah masjid, tepi pun salah. Sunat datang lambat. Kan? Jangan lambat. No. Kan? Ikut time lah. Baik. Maka lepas habis solat Jumaat, berkerumunlah rakyat jumpa Sayyidina Umar Abdul Aziz. Ya Amirul Mukminin, kenapa lambat hari ni solat Jumaat? Minta maaf. Better tunggu. Dah raja. Better tunggu jubah kering. Jubah better basuh. Tak dan kering. Kan? Itu sebab lambat tu. Baru rakyat tahu Umar Abdul Aziz hanya ada 2 pakaian saja. Pakaian untuk beribadah dan pakaian untuk bekerja. Dua-dua beratur. Kan? Terkenang kepada Tok Wan dia, Umar Al-Khattab, pun ada 2 pasang pakaian. Ni Umar. Zaman Umar Abdul Aziz ni hampir 2/3 dunia di bawah takluk Umar Abdul Aziz tu. Bukan dia ni dia miskin ke apa ke? Negara yang kaya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tercatat dalam sejarah Umar Abdul Aziz, pemimpin yang sangat amanah. Balik pada hadis tadi. Bila Nabi dapat kesan saf tu ada ruang kosong, Nabi bersabda,
Kalaulah dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak arahkan koma ni semua, pergi kita cari kayu api, kita kumpul kayu api, kita pergi rumah orang yang tak dari solat jemaah hari ni, kita bakar rumah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tu. Tapi mujur solat ini, solat jemaah ini adalah sunat muakkadah. Sebab bukannya fardu, bukan wajib. Maknanya sangat-sangat dituntut. Itu sebab kita usahalah sungguh-sungguh. Datanglah berjamaah. Kalau uzur sekalipun tak dapat solat jemaah di sini, di rumah pun solat berjamaah. Nabi sampai akhir hayat dia pun orang pimpin dia bawa ke masjid. Itulah pengarang kitab ini nak bawa kita ni, supaya jangan lalai, jangan tidur, jangan berpuas hati dengan amalan yang kita ada hari ni. Mesti ada checklist. Kita mesti ada checklist. Tuan-tuan mesti ada checklist. Kalau tuan-tuan nak pergi travel mana-mana ke, mesti ada checklist, kan? Pakaian berapa leh, nak pergi Kuala Lumpur 3 hari, nak jarak, nak tidur rumah anak, kan? Tengok cucu, nak 3 hari 2 malam, mesti pakaian berapa leh, beruh giginya, ubat cimanis, ubat darah tinggi pun semua ada checklist. Itu pengurusan diri. Pengurusan diri kita ni dengan urusan dunia ni. Bagaimana pengurusan diri kita dengan ukhrawi, dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Mesti ada checklist. Kita mesti ada checklist. Yang fardu tu tentu kita kena buat. Fardu tu tak perlu kita tanda. Dan memang kita buat fardu tu. Contoh, kan? Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ada tak? Siap ada kolom. Ada apps, macam-macam apps. Macam saya ada. Setiap hari saya akan tanda. Sebelum tidur saya akan tanda. Contoh, sebelum tidur saya akan tanda. Okey. Amalan harian. Solat jemaah. Macam mana kita hari ni? 5 waktu cukup tak solat jemaah? Kalau tak cukup, biarkan kosong. Kalau cukup, tik. Solat sunat rawatib, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, minimum 12 rakaat. Buat tak buat? Buat tak buat? Sebelum subuh 2. Sebelum zuhur 2. Selepas zuhur 2. Kita ambil yang biasa, jangan ambil yang 4 tu. Tak ikut banyak sangat. Sebelum asar 2. Selepas maghrib 2. Selepas isyak 2. Campur semua 12 rakaat. Buat tak buat? Kemudian bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran hari tu baca tak Al-Quran? Sekurang-kurangnya 10 ayat. Tak apalah, paling minima 10 ayat. 10 ayat ni tak sampai 5 minit lah. Kemudian zikir pagi. Zikir pagi tak kisahlah zikir apa. Macam saya amalkan Al-Maksurat. Al-Maksurat ni, kalau saya baca daripada sini sampai railway station, Sepen tu habis. Surah je baca Kubra. Kubra pun panjang sangat. Jemung. Kan? Daripada sini lebih kurang dalam 5 ke 10 minit selesai. Kemudian petang Maksurat lagi lepas asar. Buat tak? Kemudian selawat atas Nabi. Buat tak hari ni? Sekurang-kurangnya 100 kali. 100 kali. Kemudian Qiyamul Lail tadi buat tak? Kena buat checklist. Qiyamul Lail ni minimal 5 rakaat. Minimal 5 rakaat. Tahajud 2, witir 3.
Kalau tak buat witir lagi lah. Kalau tak buat witir, buatlah apa lagi. Buat tahajud 2, buat taubat 2, tahajud 2, hajat 2, dah 6. Kemudian selawat atas Nabi 100 kali minimum. Lebih lagi bagus. Istighfar 100 kali. Kemudian membaca. Tak kisahlah kita apa pun. Itu rutin harian, mesti ada checklist. Bulan sudah, setiap hari tu kita kena buat. Dia akan calculate apa semua. Kalau hari ni berapa? 91%. Mesti atas 80% dia jadi hijau. Bawah 80% sampai 60 dia kuning. Bawah 50 merah. Ada peringatan untuk diri kita. Siapa pun tak tahu, kita seorang aja tahu. Kita seorang aja tahu. Dah dapat 100%, puasa pula. Tu checklist kita kena ada. Monthly dia akan calculate bulan sudah 88%. Dalam bulan tu saya bukan nak riak lah. Itu 88% saya punya amalan untuk Januari berdasarkan checklist saya tu. Bulan 12 bawah tu 84%. Malas. Tak bangun qiyam mulai. Jadi saya terpaksa tumpak bulan 1. Bulan ni tak habis lagi. Bulan ni kemarin 91%, semalam 82%, hari ni semalam 91%, hari ni mungkin 82% je. Bila kita tengok tu, kita akan nampak lah, Allah, kalau macam ni punya gaya, agak-agak layak ke untuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini catatan kita. Catatan roket wang atik kita tak tahu. Dan catatan kita pun kita rasa gerun dah. Nampak? Itu kena checklist. Kita perlu ada. Tuan-tuan tak usah ikut cara saya tu. Cara saya tu mungkin berat. Surah Watik 12 rakaat. Aku semayang pun malas. Nak fardu pun jenuh. Buat rawatik dapat subuh saja pun jadilah. Mula-mula. Nak baca selawat tiap-tiap hari 100 kali, banyak dah. Buatlah 10 kali. Quran ayat 10 ayat, buatlah 5 ayat. Ataupun 1 ayat. Yang penting ada amalan kita untuk satu hari tu. Sedekah ada. Sedekah tiap-tiap hari. Sedekah tiap-tiap hari. Minimum RM1 pun jadilah. Kalau rasa hari tu ada rezeki lebihkan sikit. Lebihkan sikit. Ini cara kita nak topak kita punya amalan. Nak sedekah waktu pagi. Orang pencen nak sedekah lagi senang. Waktu pagi orang kena roti canai. Lepas malam subuh kena roti canai. Sampai pukul 8 baru balik rumah. Biasa nak bayar waktu suruh kira semua tu kedai tu. Mahal je? Tak ada mahalnya. Tak ada mahalnya. Makan sarapan pagi bukan makan untuk darah, makan tengah hari. Untuk tengah hari, ayam setui, ikan keli cekor. Mak jenuh tu. Satu kepala mau RM5. Kalau 10 orang, dah RM50-60. Mak jenuh kita. Sarapan pagi, makan roti canai, keping, teh tarik, baru RM2, RM3 je, boleh mahal pun. 5 orang je warung, 5 orang je, 5 kali 2, RM10 je. Kita tengok. Saya lepas kuliah subuh baru ni dekat Cekak Ibui, dekat masjid Cekak Ibui. Habis kuliah subuh, nak pergi kuliah duha dekat Mata Raja.
dah PKPP ni bukan boleh ada jamuan-jamuan kan. Jadi tak ada sarapan pagi dia sedia kan? Tak ada. Perut lapar ni tak kira nak pergi kuliah lagi. Sampai dekat pekan teruk tu ada kedai alhamdulillah buka pula kedai ni. Order nasi lemak lah apa semua, lauk pun tambah lauk ekstra lagi kan. Masa nak bayar tu suruh dia tolong bayar satu kedai ni. Wah, tu dah bayar dah. Dia dah bayar dah. Itu boleh pergi. Bagi saya standby RM50. Standby RM50. Dia kata RM10 4 kupang. Alamak. RM10 4 kupang je. Dia bagi RM15. Dia baki tu ambil dah. Itu kita nak didik jiwa kita. Kan? Allahu Akbar. Ikut-ikutlah mudah-mudahan dengan amalan yang kecil itu akan mendapat syafaat di hari akhirat. Nak buat yang besar-besar tak mampu kita, kan? Tak mampu kita. Buat yang kecil-kecil pun jadilah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bulan akan datang kita akan lihat tajuk orang yang berangan-angan kosong tiada punya alasan. Tiada punya alasan. Orang yang berangan ni memang tak ada yang baik yang berangan ni, angan-angan mak jenin. Wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.